Lin lembut inhiraf melencong takrir berulang-ulang. Sofir berdesir tafashi berselera. Qalqalah melantun istitalah memanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Lagu yang saya nyanyi sebentar tadi ialah formula untuk memudahkan kita mengingatkan sifat huruf tunggal. Jadi kita dah tahu kan, tajuk kita pada hari ini ialah sifat huruf tunggal. Terdapat 7 sifat huruf tunggal di dalam hukum tajwid. Yang pertama iaitu qalqalah. Yang kedua iaitu safir. Yang ketiga iaitu tafashi. Yang keempat istitalah. Yang kelima inhiraf. Yang keenam takrir. Dan yang terakhir sekali ialah yang ketujuh iaitu lin. Mari kita sama-sama melihat 7 sifat huruf tunggal tersebut secara lebih terperinci. Sekarang kita akan melihat sifat huruf tunggal yang pertama iaitu qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah dari segi bahasa ialah lantunan, manakala dari segi istilah ialah menzahirkan lantunan bunyi ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, kita harus mengenal apa itu huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau mudah nak ingat, kita ingat je qatbun jaddin. Qalqalah terbahagi kepada 3 iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Mari kita pergi dengan lebih teliti. Yang pertama iaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra ialah lantunan bunyi yang dilakukan ketika membaca huruf qalqalah yang berbaris sukun ketika di tengah ayat dan dibaca ketika wasal. Contoh bagi qalqalah sughra ialah khalaqana, batasha. Qalqalah yang kedua iaitu qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Qalqalah kubra ialah lantunan yang kuat yang dibunyikan ketika memberhentikan kalimah yang mengandungi huruf qalqalah di akhir kalimah. Contoh bagi qalqalah kubra ialah al-hariq, waqtarib. Dan di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, qul huwallahu ahad. Dan yang ketiga ialah qalqalah akbar atau qalqalah asyaddu kubra. Qalqalah ini berlaku apabila mewakafkan bacaan yang mengandungi huruf qalqalah yang bertanda tasydid dan bacaannya akan menjadi lantunan yang agak lanjut. Contohnya ialah tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekarang kita pergi pula kepada sifat huruf tunggal yang kedua iaitu safir. Safir dari segi bahasa ialah berdesir, manakala dari segi istilah menyebut huruf dengan bunyi desiran yang kuat. Terdapat 3 huruf yang terkandung di dalam sifat huruf tunggal safir ini. Antaranya ialah sad, sin dan zai. Sekarang saya akan membacakan huruf tersebut dengan beberapa baris dan anda akan dapat melihat terdapat bunyi desiran yang berlaku ketika saya menyebut huruf tersebut. Bagi huruf sad, sa, si, su. Huruf sin, sa, si, su. Dan huruf zai, za, zi, zu. Contoh bagi bacaan sifat huruf tunggal safir ini boleh kita tengok di dalam surah Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dah tengok kan 2 sifat huruf tunggal yang terdapat di dalam hukum tajwid. Sekarang kita akan melihat sifat huruf tunggal yang ketiga iaitu tafashi. Tafashi dari segi bahasa ialah berselera ataupun berhamburan, manakala dari segi istilah ialah menyerubut huruf dengan angin berhamburan antara gigi atas dan lelangit. Sebab dinamakan tafashi kerana berlaku penyebaran angin di dalam mulut ketika menyebut hurufnya. Huruf tafashi hanya ada satu tau, hanya huruf shin. Sekarang, mari kita menyebut huruf shin bersama-sama dan lihat akan berlaku penyebaran angin ketika menyebutkan huruf shin.
sha, shi, shu. Asha, ishi, ushu. Sekarang kita akan melihat sifat huruf tunggal yang keempat, iaitu istitalah. Apa itu istitalah? Istitalah dari segi bahasa ialah berpanjangan, manakala dari segi istilah ialah memanjangkan makhraj huruf di tepi lidah daripada pangkal lidah hingga ke hujung lidah. Untuk pengetahuan semua, huruf istitalah hanya ada satu, iaitu huruf dad. Dan bagaimana bacaan huruf dad ini? Sebutan bacaan huruf dad ini akan melibatkan keseluruhan tepi kanan atau kiri lidah dan bersentuhan sepanjang gigi geraham atas. Di sini saya sertakan gambar rajah di mana titik-titik biru tersebut adalah tempat di mana lidah kita harus bersentuhan dengan gigi geraham atas. Jadi, mari kita berlatih cara sebutan huruf dad. Dha, di, du, al, il, u. Seterusnya, sifat huruf tunggal yang kelima iaitu inhiraf. Inhiraf dari segi bahasa ialah melencong atau menyimpang, manakala dari segi istilah ialah lencongan bunyi pada huruf kerana alirannya tidak sempurna disebabkan oleh terhalang oleh lidah. Huruf inhiraf ini hanya ada dua, iaitu ra dan lam. Ra dan lam. Mari kita lihat dengan teliti. Pertama, huruf ra. Huruf ra menyimpang sebutannya ke arah makhraj huruf lam, manakala huruf lam menyimpang ke arah makhraj huruf nun. Di sini saya sertakan dua gambar rajah yang menunjukkan berlaku penyimpangan ataupun pelencongan ketika menyebut huruf lam dan ra. Sekarang kita akan menyebut huruf lam dan ra. Untuk huruf lam, la, li, lu, al, il, ul. Bagi huruf ra, ra, ri, ru, ar, ir, ur. Sekarang beralih pula kita kepada sifat huruf tunggal yang keenam, iaitu takrir. Takrir dari segi bahasa ialah bergetar, manakala dari segi istilah ialah bergetar hujung lidah dengan getaran halus akibat dari sempitnya tempat keluar huruf tersebut. Huruf takrir pun ada satu je tau, iaitu huruf ra. Jadi sekarang mari kita sama-sama menyebut huruf ra. Ra, ri, ru, ar, ir, ur. Perasan tak ketika kita menyebut huruf-huruf tadi ada berlaku getaran yang halus dan kita akan dapat merasakan getaran tersebut hanya apabila menyebut huruf ra. Sekarang kita sudah sampai kepada sifat huruf tunggal yang terakhir ataupun yang ketujuh, iaitu lin. Lin dari segi bahasa ialah lembut, manakala dari segi istilah iaitu membunyikan huruf dengan lembut ketika mengeluarkannya dari makhrajnya. Tetapi terdapat dua syarat sifat huruf lin, iaitu yang pertama, huruf lin mestilah berbaris sukun, dan yang kedua, huruf sebelum huruf lin ini mestilah berbaris fathah ataupun berbaris atas. Huruf lin ada dua je tau, iaitu huruf waw dan huruf ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana bacaan sifat huruf lin ini. Yang pertama, huruf waw iaitu khawfin, manakala huruf ya iaitu al-bait. Dah lihat kan 7 sifat huruf tunggal yang terdapat di dalam hukum tajwid. Jadi, lepas ni bolehlah kita sama-sama mempraktiskan hukum bacaan sifat huruf tunggal ini di dalam bacaan Al-Quran kita. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.